Kita sambung kisah gelombang kedua, bahagian 2, dan saya nak fokus pada soal cabaran agama, ya, dan cara menghadapi apa jua cabaran yang melanda kita. Baik, kita mula dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, memohon, dan kita sentiasa memohon perlindungan dalamnya, merujuk kepada Allah seperti mana dalam ayat A'udzubillah minasyaitonirrajim, iaitu yang direjam itu sebenarnya ialah bisikan, kalau ikut tafsir Mufti Abu Laih dari England, dan itu yang Apek pegang. Kita juga sentiasa puji segala puji-pujian, apa jua keadaan, apa jua nak dipuji kepada hanya Allah, kerana dia Rabb, dialah nak kata pengasas, pencipta, pelindung segalanya. Ada satu, bukan teori lah, tapi satu konsep, law of attraction, tapi saya nak tambah law of distraction. Law of attraction bermakna hukum tarikan. Kita, apa yang kita fikirkan, apa yang kita sebut akan kita menarik, ya. Sekarang gelombang 2 ni sekali lagi mainan media, dan dia cuba masukkan dalam minda kita. Bila masukkan dalam minda kita sesuatu tanggapan, lama-lama dia jadi igawan, dia masuk prasadar kita. Ini adalah hukum universal, kerana apa yang anda fikir, pagi-pagi fikir kopi kan, kita minum kopi biasanya. Dan kalau takut sangat, kita ada kaedah oleh orang kita, profesor kita, cara makanan sunnah, ni saja. Dia juga merupakan kerjasama dengan Apek sebagai penaja juga. Sama-sama kita lakukan terbaik. Jadi dia mula dengan minda dulu. Minda kita ni, apa yang fikiran mula sekali masuk kita waktu kita tenang ni, sebelum subuh ni, bila kita bangun, bila masuk dalam minda kita kita renung balik, what is the first thought that comes to your mind when you wake up? Apa buah fikiran atau terlintas? Hutang ke, masalahku ke, kebahagiaan ke, atau berkait dengan makhluk? Mesti berkait dengan makhluk selalunya. Kita bangun saja terfikir makhluk, ya. Dan terfikir Allah pun, saya selalu tanya soalan, ialah kita sebut Allah wa Rasul, Quran wa Sunnah, tapi dia subjektif, dia abstrak. Sama-sama apa pengisian dia, apa maksud sebenarnya. Macam kita suruh budak baca buku. Buku apa? Macam mana baca? Maksud saya, kita tak beredar daripada benda yang sama. Saya tengok pergaduhan kita, troll kita, semua sama. Perkauman, sampai bila nak perkauman? Padahal kaum tak ada apa pun di akhirat. Kaum Arab pun tak ada apa di akhirat. Bani Israel pun tak ada apa di akhirat. Apalagi Bani Melayu ke, Cina ke, ya? Minda ni, law of attraction ni, jadi gelombang ni. Bila sebut gelombang, apa dia cuba? Jadi macam mana nak mengatasi gelombang yang negatif mainan media ni? Dah mula balik di Choyan Nun Alif selama 3 tahun lepas. Dah 3 tahun, ya. Mainan yang sama. Padahal masa tu dunia tak perasan ke tak mau perasan, dia cuba masukkan dengan mauta berkelimpangan. Cuba tunjuk mayat, cuba tunjuk statistik, cuba tunjuk gambaran yang kita dah tahu palsu, tapi dia akan mainkan semula naratif yang sama. Macam mana boleh masuk naratif yang sama? Jadi bahagian sebenarnya dunia tak kisah pun sejak SARS pertama, sejak MERS ke, sejak macam-macam wabak dah melanda bumi kita. Setiap musim sejuk. Ini masih musim sejuk. Apek baru balik dari utara Vietnam. Memang sejuk betul. Berbasikal 550 km. Makanan sunnah penting. Jaga diet. Macam mana Akong ni boleh panjang
bukit dengan basikal, anda pun boleh melakukan yang sama. Jadi naratif dia diambil oleh kuasa besar, agenda 21 ke apa ke, WEF ke tentu sekali, Bil Pagar tentu sekali, semua penaja tahu siapalah, Wahawau, WHO Wahawau ni kena pakai kod ni kerana FB ada AI untuk menganalisa suara, menganalisa tona, menganalisa perkataan dia boleh translate on the fly hari ini Google dan saya nak beri penyelesaian semua ini diambil, lepas itu dijadikan peraturan SOP undang-undang untuk menyekat, untuk sebenarnya menjual bahan dia. Orang kata depopulation lah, akhir zaman lah, dan dalam mati. Saya ada satu ayat untuk selesaikan semua. Saya bermula dengan law of attraction. Ini semua adalah satu hukum minda kita untuk buat kita menarik lagi malapetaka kepada kita. Jadi lawan dia ialah kembali kepada hak kebenaran. Apa tu hak? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, cara nak kembali itu pelbagai cara. Orang Kristian antara yang kuat sekali anti Bakafsinun. Antara dia. Sebenarnya gerakan dunia menentang Bakafsinun ini Kristian. Dan juga golongan segelintir Yahud. Muslim pun segelintir saja. Yang lain semua tidur. Kerana cara jalan untuk sampai kebenaran Allah SWT banyak rintangan. Antaranya pendeta. Termasuk pendeta kononnya Islam. Kerana mereka akan bagi, meratib. Selawat. Membaca ayat tanpa maksud. Menghafal, mendinding. Perkataan tawakal pun tak guna kalau tak faham maksudnya. Tak ada ayat boleh jampi. Tak ada ayat boleh. Tak ada. Kalau boleh jampi, syaitan. Kenapa syaitan mengajar ayat kursi? Contohlah, saya bagi contoh. Tidak ada lain dari Allah yang boleh menjampi apa jua keadaan. Ayat ruqyah disalahfahamkan. Ayat zikir disalahfahamkan. Ayat adalah petanda. Tanda-tanda Allah. Ayatillah. Ditunjuk kepada hakikat. Syariat pun maksud jalan. Tarikat jalan yang lebih sempit. Menuju hakikat. Apa tu hakikat? Hakikat tu bukan perkataan. Sebut, tapi kita kena guna perkataan untuk menerangkan. Saya guna bahasa Melayu. Bukan bahasa Arab. Boleh sampai ke? Boleh. Kerana dia petunjuk pada keadaan. Ayat-ayat Allah pun sebut. Kami turunkan bahasa Arab supaya kamu faham. Pokoknya faham. Jadi sekarang kita faham Melayu, sahih. Masalahnya, pendeta memberikan agama menjadi penghalang. Jadi orang yang faham maksud agama, dia sampai. Biiznillah. Sekali lagi, semua ikut perkataannya. Hakikatnya ialah bila sebut a'udzubillah, bila sebut tawwabur rahim, bila sebut taubah, orang sangka taubat dosa. Ini kena taubat ni. Bukan. Tawab bermakna kembali. Bukan tengok tanda jalan. Ini Hanoi 300 km. Itu tanda jalan. Itu bukan Hanoi. Nama Redwan. Itu nama. Itu bukan aku. Ya. Jadi, hakikatnya Allah, bila kita kembali kepada dia, kita kosongkan daripada segala dari dia. Dan itu mudah. Kerana di samping Allah tiada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat suratul Ikhlas, kalau kita terdebu dalam begitu mendalam, dalam ayat tu banyak rahsia. Rahsia pertama, Nabi Isa ada ayah. Kerana dia sebut lam yalid wa lam yulad. Hanya Allah saja lam yalid wa lam yulad. Okay? Dan dalam itu Allah Somad, dia Ahad, dia Esa, baru kita boleh tawakal. Kalau dia dua, tak boleh. Kalau dia lemah, kita tak boleh. Kerana dia kuat, dia maha kuat, dia pencipta, dia Somad, segalanya bergantung. Tanpa dia tiada. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada seumpamanya dia. Orang yang faham, orang yang tuju itu, dia selamat.
Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Dia tidak ada takut dan bimbang. Gelombang ke tak gelombang? Sekarang saya nak jawab kepada gelombang. Sebenarnya tak ada gelombang. Hanya satu gelombang. Gelombang Allah. Hanya satu ombak. Ombak Allah. Hanya satu world order. World order Allah. Tak ada new world order. Tak ada akhir zaman. Tak ada awal zaman. Kerana Allah saja awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini mudah faham. Tapi kita terlalu terkait fikiran kita dengan benda-benda waham, ilusi, halusinasi. Sebab tu kita halusi ilmu. Tapi kita halusinasi. Kemuncak kegemilangan kononnya umat Islam ialah semasa tokoh-tokoh Islam, kononnya, saya nak sebut kononnya, nanti saya terangkan, kerana masa itu kemuncak ilmu, bukan kemuncak senjata. Baghdad kemuncak Abbasiyah ke, kerajaan ke, dan kutukan Al-Hikam di Iskandariah ke, Baghdad ke, musnah, dihancurkan oleh Mongol. Bukan kelemahan khalifah. Dari segi kebendaan, banyak umat Islam kaya dari dulu sampai sekarang. Ramai dari dulu, tak cukup disembelih oleh Mongol. Tak cukup dipopulasikan. Allah yang mempopulasikan. Itu sebab teori dipopulasi tak boleh pakai. Teori WEF, akhir zaman, Dajjal, Imam Mahdi tak boleh pakai. Ini semua konotasi negatif. Ya, gelombang ini yang sebenarnya yang mencabar kita. Saya kata kononnya Islam kerana siapa tahu siapa Islam. Islam bukan nama. Islam itu adalah, kita kata surrender, sujud, tunduk. Wa ana minal muslimin. Dia active verb. Bukan aku Muslim, ana Muslim. No, wa ana minal muslimin. Saya dari kalangan orang yang sujud, rukuk bersama orang yang rukuk. Ya, sama macam yatafakkarun, orang yang sentiasa berfikir. Dia bukan satu, dia pemikir agung. Ya, dia fahamlah maksud tu, dia ahli falsafah. Tak, pada falsafahnya, pada pengamatan dia. Amilu wa innal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia aktif verb dalam bahasa grammar lah, Inggeris, ya. Verb, tak tahu dalam bahasa Melayu sebab apa. Bermakna dia amalan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan disebut watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Dia aktif. Dia bukan paranoid. Dia bukan sentiasa dalam kebimbangan. Itu bukan sifat orang ana minal muslimin. Muslimin ni sejahtera. Dia tenang. Bahagia tu ekstra lah, ya. Bismillah. Bahagia tu ekstra. Sihat tu pun terjamin sepatutnya. Anda tak perlu ni. Masalahnya makanan racun dan anda stres. So, kesimpulannya, jangan ada dalam kepala otak kau tentang gelombang. Apa nak buat? Tajuk pun gelombang. Kerana ramai sangat orang tanya. Apek sibuk benda lain, orang tanya. Gelombang kedua. Saya pun pergi Google. Hush, dahsyatnya naratif gelombang kedua. Ramai terbunuh, mayat beribu. Choyan Nun Alif cuba pendamkan. Ini naratif reverse psychology. Ni jangan beritahu orang. Saya dah dapat tahu ni. Ini suntikan daripada mana? Ini nama reverse psychology. Faham tak reverse psychology? Reverse psychology ialah ni Pek nak beritahu rahsia, hanya kau saja. Awak jangan beritahu orang tau. Ni secret. Dia bukan secret, dia sengaja nak awak bagi tahu orang. Faham? Kita tak faham? Problem umat saya tengok sekarang, tak ada ilmu, jahil. Tak. Dan kalau tak ada ilmu, tak mampu berfikir. Kerana fikir perlu ilmu. Itu sebab dia menentang fikir. Ini golongan anti fikir. Golongan ustaz yang anti fikir kita nak tentang. Golongan bumi leper ialah golongan anti fikir. Bumi bulat ini telah diketahui oleh cendekiawan Islam, cendekiawan Yunani, cendekiawan Cina. Tengok peta Cina. Macam mana Cheng Ho boleh berlayar sampai Mekah. Macam mana Christopher Columbus boleh berlayar sampai pusing ke bumi. Ya? Tapi saya dah bertemu dengan orang bumi leper. Dan juga golongan fikiran-fikiran yang dogmatik, yang tertutup. Payah, dia emo. Susah nak berdebat, berhujah dengan dia. Dia tak nak guna hujah. Padahal Quran guna hujah. Quran tak pernah kata, weh. Quran tak pernah kata, awak ratib saja. La ilaha illallah. Hujung sampai akhir. Bhagavad Gita, you ada baca. Upanishad, you ada baca. Kitab-kitab lain.
Adalah kitab yang ditulis kemudian tu meratib. Apek jumpa banyak kitab meratib dan semua agama. Apek tengok. Betul orang kata ni kereta kebal boleh, kalau kereta kebal boleh dihalang. Cuba berapa ramai terbunuh tu. Berapa ramai. Ni suntikan ni. Dia kata tak apa, aku tawakal. Itu bukan cara tawakal bang. Okeylah, biar aku diperkosa, aku tawakal. Apa punya ayat tu? Mana pergi itu? Kisah Andrew Tate lah. Andrew Tate. Dia ditahan semua. Itu pun juga antara propaganda kerana dia biasa ditahan. Orang kata ini cerita lama semua. Memang betul saya tengok balik biografi dia. Macam apa? Pun pernah kena tahan. Sekejap. Pernah kena soal dengan SB. Kalau anda ambil sedutan masa Apek kena tahan tu, mana tahu orang ada klik masa tahan berpuluh tahun dulu. Hui, Apek kena tahan polis. Dia penjenayah. Itu jadi propaganda lah. Itu jadi naratif. Tengok Apek bersama Amor yang seluar pendek sekali je. Berkali. Ada orang duduk sebelah. Macam mana nak buat kan? Jadi, manusia ni mudah dipesong oleh halusinasi. Media. Bisikan. Itu sebab ayat direjam ini masuk bisikan. Bila Taib Bintang, dia kata dia pergi memanah syaitan-syaitan. Dari mula lagi saya syaki ayat ni ada something wrong. Tapi saya biarkan dia ayat Quran. Sehingga saya jumpa video Mufti Abu Laib. Dia kata direjam. Bisikan baru semua klik. Dia kata wish on a shooting star. Memang dalam bahasa sastra Inggeris. Bila tengok shooting star, make a wish. Sekarang dah dapat dot tu saya sambung semua dot tu. Lilin pada birthday cake. Lilin pada kek hari jadi. Letak lilin lah. Apek yang banyak lilin lah. Letak satu dah cukup. Lepas tu tiup. Lepas tiup, amalan kita lebih kecil lagi. Dulu isteri saya, orang putih, ke sesiapa, dia akan kata, make a wish. Tutup mata, make a wish. Rupanya wish itu syaitan. Kerana kamu wishing something, bukan kepada Tuhan. Bukan, saya berdoa, buatlah doa. Itu lain. Make a wish. What's your wish? Syaitan yang beritahu. What's your wish? I give you 3 wishes. Itu Aladdin, magic lamp. Aladdin. Syaitan. Jin lah tu. Jin yang keluar daripada apa ni, dia punya apa tu, teko. Keluar daripada teko. Ini hayalan. Dalam Quran tak ada. Ini hayalan grup-grup penyembah syaitan ni. Syaitan power. Tak ada power. Dia bisikan kul a'udzu birabbin nas fi sudurin nas, ke dalam sudur, sedaran. Ada seorang sahabat bagi maksud sadar, walaupun saya tak cek lagi epistemologi bahasa sudur, tapi saya ambil sedar kerana dia tak boleh datang tanpa sedar. Bila kita lakukan sesuatu tanpa sedar, mana nak hisap di akhirat esok? Aku tak sedar, aku dirasuk, aku pukau. Macam, tapi Allah jawab dalam Quran, tidakkah kamu diberi akal? Macam mana aku nak guna akal? Ya Allah, aku tertidur. Itu sebab dimaafkan tertidur, maafkan terlupa atau gila. Awak tidak tiga-tiga ini. Awak tengah sedar. Awak tengah ingat. Awak tengah sudah diingatkan. Ini ingatkan lah ni. Awak tidak dikena pukau ke, rasuk ke, apa ke, gila. Awak bukan gila. Sebenarnya saya nak jumpa sangat orang. Saya tahu orang gila. Dia gangguan diri dia sendiri. Daripada dulu dia kita tahu, saya pernah dengan kawan yang skizofrenik, 2-3 orang. Sentiasa medication. Dia short, orang kata dia short. Kerana dia tak boleh berhenti fikiran dia yang berulang. Itu sebab berulang tu bukan fikiran. Meratib itu bukan fikiran. Dia nak tenangkan diri. Nak tenangkan diri bukan cara itu. Nak tenangkan diri, dalam Quran dia sebut musafir. Tak ada sebut basikal, musafir lah tu. Bila dengar alam, memuji Allah, tidak kamu melihat kejadian di langit, di bumi. Lalu dia kesimpulan. Bukan dia meratib. Dia kesimpulan. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Tidak kamu jadikan semua ini dengan sia-sia. Nampak tak tu? Itu bukan meratib. Itu zikir. Mereka mengingati Allah. Sebenarnya bukan ingati. Zakara, zikir ini kepada saya menghubungkan, menyaksikan, menatap.
Lalu memuji. Awak tutup mata nak puji apa? Subhanallah, cantiknya. Awak tak nampak apa? Allah berikan panca indera ini untuk hubungkan dengan kejadian dia. Dan kejadian dia penuh nikmat, rahmat, an'amta alaihim. Yang jadi golongan yang dimurkai dan yang menyeleweng. Golongan yang menikmati adalah golongan yang tak nampak gelombang lain selain Allah. Tak takut benda lain selain Allah. Dan takut itu bukan takwa. Takwa ni kesedaran. Amalan, dia active verb, dia action. Bergerak. Hari ini umat tak bergerak. Umat lesu. Penuh pendeta-pendeta. Penuh madrasah. Penuh tafiz. Apek antara kawan rapat dengan madrasah. Apek pernah duduk itikaf dalam, pernah bersua dengan ustaz-ustaz. Dan Apek bawa conclusion ini. Mereka pendeta penghalang kemajuan. Mereka yang lesu dan nak melesukan orang lain. Saya nak cakap sesat dan menyesatkan juga. Ya, kerana apa yang selain daripada Allah, sesat. Ya, saya bukan anti hadis. Saya tuduh mereka anti Quran. Ini kena proaktif ni. Ya. Morning, Hafiz Duk. Sama nama. Dia punya nama betul ke nama samaran semua? Ini semua gelombang apa ni ya? Hafiz Drago. Apa punya nama dahsyat ni? Saya apek aja. So, ada apa nak tanya? So, saya nak buat siri lagi, ambil kesempatan atas gelombang, kononnya gelombang kedua. There is no such gelombang. Semua dalam media kita. Semua dalam media. Kita tahu oleh Wow Hawa ini. Dia cuba nak memperniagakan bah kaf sin nun dia. Ya? Apek tak ambil? Apek dah baru balik jelajah semalam daripada Vietnam masa tengah jalan kaki semalam pagi di airport ni. Saya keluar. Nak bawa beg tu pasal flight belum confirm, beg berat. Dia kata, saya pergi ke tempat storage. Itu orang Vietnam sana jaga storage. 27,000 dong sehari. Ya, itu lebih kurang 4-5 ringgit. Dia kata, saya kata nak sejam. Lalu ambil lu punya beg jalan lah. Saya kata nak jalan berapa ratus meter round pekan. Dia airport dia betul dekat pekan. Di Ho Chi Minh, Saigon, dia kata ambil. Jadi kepada orang Vietnam, dia sangka kita miskin. Dia sangka kita miskin. RM5. Daripada aku angkat beg, aku letak macam parking lah. Aku letak beg komputer aku, dia bagi receipt semua. Saya jalan kaki dengan senang. RM5. Alah, apa mau kila lah. Lu makan dalam airport RM30. RM5 lu bayar itu storage. Lu pergi jalan, makan roti ke, sayur ke, beli ikan ke, kopi ke, tak sampai 15. Saya termasuk hotel Ibis. Saya tengok, ui cantiknya. Apalah kau pergi jalan jauh-jauh, pergi masuk hotel juga. Tapi tak apa, saya tanya kat Ibis tu, how much? What you have for menu? Dia kata boleh round pergi tengok. Saya tengok dalam, yalah buffet yang jenis special lounge punya, premium lounge punya. Sekali saya pergi tanya harga lah. Saya nak pakai kad kredit, saya sangka 200,000 dong. 200,000 dong dalam 36, RM40 lah. Okey lah, breakfast, makan buffet, kenyang-kenyang. Macam-macam boleh pilih. Ya? Ada salmon, ada lobster. Tak ada. Lobster tu tak kat kebun lain, kawan punya free. Jadi, sekali dia kata bukan 380,000 dong. Huish, itu RM80 tu, dekat 70. Banyak sangat lah. Bukan miskin. Tadi cakap bukan miskin. Berkira pula. Sama Amoy tak ada berkira. Jadi, bila saya jalan di pekan di Vietnam, penuh dengan sesat dengan cara mereka hidup. Semua positif. Mereka tak banyak sangat pakai cawat, pakai lampi muka dah. Yang pekerja rasmi masih pakai. Kerana arahan SOP. Tapi biasa atas kapal terbang tak terfikir. Ya. Pramuga, ada yang pakai, ada yang tak pakai. Jadi, masa saya berjalan tu, saya pun merenung, saya menginsafi. Allah gerakkan saya. Padahal setahun yang lepas, KJ dengan bangga kata, kami akan menyusahkan kamu. Itu apa yang dah kata, gertakan. Kita melatah dengan mudah. Bila kosong fikir, bila tak ada ilmu, mudah melatah. Sampai saya dah kata, sampai hujung pun berbaloi jumpa di syurga wal akhiratu khairul laka minal ula. Saya anjurkan.
Setiap kali kena nak cucuk ke, apa ke, mereka ugut kamu sampai maut tak. Sampai mati pun keluarga. Kamu hafal ayat ini. Tapi hafal pun tak guna. Orang masih faham ayat ni. Akhirat lebih mulia daripada dunia ini, tuan-puan. Maut ini prasyarat untuk akhirat. Semua orang pergi syurga orang yang sudah mati. Tak pernah orang hidup pergi syurga. Ni Deepak Kausai pun ada apa buat pagi-pagi. Tengok udang. Nampak semua nama orang ni. Morning Okey, morning seorang. Okey, itu saja. Nanti saya upload ke YouTube. So, itu gelombang-gelombang semua. Okey, precaution lah. Semua kata nak precaution. Kepada saya, precaution tu mental lah. Termasuk itu, siapa doktor itu, Roland ke? Saya tak tengok dia sangat. Kepada saya, dia negatif. Dr. Mala itu lagi lah. Dr. Roland tu kata jaga-jaga, tapi dia ambil. Masalahnya, dia ambil Bacafsinone. Jadi kalau awak ambil, apa masalah you? You dah ambil. You boleh pergi makan mama. Itu Dr. Roland tu. Ini problem dengan saya. Dia ambil. Doktor siapa lagi tu? Amir Farid. Kawan saya. Dia nak sebut tentang dot. Saya pun kena ban 30 hari. Dia kata itu Ivor dot tu. Saya pun kena ban. Tapi dia kata dia tak menentang vaksin. Kenapa apologetic doktor-doktor ni? Saya tak faham. Kalau kamu ada soal sias, kalau kamu ada ragu tentang satu bahan, cakaplah. Saya, aku takut kejaya saya. Itu yang kata tak beriman. Nabi kan matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, himpit dia. Dia kata dia tak akan terpesong daripada jalan. Dia tak akan give up ini jalan. Matahari dengan bulan tau. Bukan bermakna himpit. Diberikan dunia. Memang pembesar Quraisy berikan Nabi. Dia nak perempuan. Kita bagi yang paling cantik dari Quraisy. Ya tu. Kita bagi kau harta. Kita jadikan kamu Raja Mekah. Dia kata matahari di kanan tanganku. Dalam tanganku. Tangan kananku. Bulan di tangan kiriku. Aku tak akan give up. Apek pun sama. Udang lobster tangan kanan apek. Apa lagi? Apa lagi ada? Lu bagilah saya apa? Pasal bodoh. And useless. Ini hidup yang bersia-sia. Jadi kalau saya Dr. Roland ke, Dr. Amir Farid ke, itu Tan Sri Dr. Noris yang tak payahlah. Kalau saya mereka kan, I would cakap terus terang. Like Dr. Mustafa. Dr. Mustafa Ali Muhammad. Pengasas kepada ini. Ini saja. Dia terus terang cakap. Bahaya dan dia kena ban. Dia kena ugut. Saya tahu saya bersama dia. Saya berdialog dengan dia. Berjam-jam. Saya duduk dengan dia. Itu yang saya push all out ni. Dia berharga sikit. Kerana hasil kerja pelaburan dia. Kerana nak melalui piawaian. Dia belanja beratus ribu. Semua laboratory di India semua untuk buat test. Dan dia beritahu saya dan yakin bahawa dia sudah, dan saya dah lebih 6-7 bulan suruh orang test, banyak positif came back daripada ini, dan tak boleh dipromo. Saya promo kat TikTok semua kena dibatalkan, dipulangkan wang. Saya terpaksa promo begini. 3,800 km saya akan sambung. Dah 455 km saya akan sambung lagi biar musim. Saya ada kerja sikit di sini. Rangsit. Lepas tu saya akan sambung pergi Ho Chi Minh, tengok balik kawan-kawan amai yang lama 3 tahun tak jumpa. Saya buat keputusan datang balik kerana dia dekat tahun baru Cina dia. Tet, dia panggil Tet, bukan Cina, tahun baru Vietnam sama dengan tahun baru Cina. Lunar dia ikut bulan ini, bulan purnama. Jadi saya balik kerana sesak sana, banyak orang bercuti. Dan lepas ni saya akan balik sana, balik Laos, lepas tu pergi ke utara Vietnam pula. Masa tu dah makin panas. Teruskan unschooling budak tu, tim tu, umur 11 dah. Dia akan masuk 11 tahun. Jadi unschooling, kesihatan dan takwa ini adalah tema dan memang bencilah pendeta-pendeta, kerana dulu dalam agama Samawi yang dulu pendeta ni, yalah dia baik, pendeta dia baik, suci, putih semua, pakailah macam-macam dia punya kan, kata-kata manis, dia semua diupah tuan-puan. Cuba carikan saya seorang pendeta yang miskin, yang fakir macam Nabi, kata ikut sunnah Nabi, pewaris Nabi, bohong semua tu. Biar mereka serang apek, tak apa. Awak selamat.
Ya, biar apek di depan, berdepan dengan dua grup ni. Satu akhir zaman, satu awal zaman. Satu new world order, satu end of the world order. Dua-dua ini apek akan bertentangan mereka. Saya hanya cakap, la ilaha illallah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.